Berita menarik dan terkini hanya di Lensa Dimensi bersama saya Syahira Zulkifli, Dimensi edisi raya minggu ini. Bazar Ramadan tidak lagi asing apabila menjelangnya bulan Ramadan. Ramai orang akan berkunjung ke bazar untuk membeli juadah berbuka puasa. Namun, apakah kebimbangan yang timbul dengan pembukaan bazar semasa musim endemik ini? Penggunaan aplikasi TikTok dilihat semakin meluas dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Adakah aplikasi ini mampu membantu mengembangkan bakat dan kemahiran rakyat Malaysia? Gaya pembelajaran abad kini banyak bergantung kepada penggunaan gadget pintar. Adakah tablet mudah alih keluaran Apple merupakan trend atau satu keperluan kepada pelajar? Pembukaan semula bazar Ramadan selepas 2 tahun tidak dapat beroperasi benar-benar memberi peluang kepada penjajah makanan untuk meningkatkan pendapatan mereka, terutamanya semasa Hari Raya Aidilfitri yang berlaku pada 2 Mei tahun ini. Ramai orang teruja apabila diumumkan bahawa tidak akan ada sekatan pada awal Februari, termasuk mereka yang ingin membeli makanan untuk berbuka puasa. Fatimah Mustafa, 60 seorang penjual nasi kerabu berkata, berikutan berita tentang pembukaan semula bazar Ramadan sangat menggembirakan mereka dan ini akan membantu meningkatkan semula ekonomi para penjajah. Berikutan kewujudan COVID-19, Fatimah biasanya akan menyediakan jualannya pada jumlah yang lebih sedikit dan ini akan membantu meminimumkan kerugian secara tidak langsung. Kenaikan harga juga telah menyebabkan ramai orang tidak menyokong sepenuhnya penduduk tempatan walaupun mereka sepatutnya menyedari betapa dahsyatnya keadaan ekonomi negara kita. Sebagai masyarakat, kita mesti membantu peniaga dengan pergi ke bazar untuk membeli makanan berbuka puasa kerana ini secara tidak langsung juga dapat memberi manfaat kepada ekonomi mereka. TikTok kini menjadi platform kepada orang ramai untuk mempamerkan bakat dan kemahiran yang tidak diketahui umum lantaran mempunyai medium yang terhad. Aplikasi video itu menyediakan platform untuk rakyat Malaysia bereksperimen dan menunjukkan kreativiti mereka dengan mencipta dan membuat naik video menggunakan teknik suntingan mahir serta bahasa yang menarik orang ramai untuk menontonnya. Kepelbagaian pilihan video yang terdapat di TikTok menyebabkan rakyat Malaysia membawa dan mempelajari perkara baharu yang tidak lazim di negara ini, seperti makanan vegan Malaysia. Aisyah J. Wei dan Christine Tan sebagai contoh ialah pengguna TikTok terkenal yang mencipta beberapa video resepi mudah dan menggalakkan orang ramai mencuba versi vegan hidangan tradisional. Sementara itu, Hana Khairul yang juga merupakan pengguna TikTok, juru gambar bebas dan juru video, berjaya merebut peluang keemasan menjadi pelatih media sosial untuk Lilin & Co melalui akaun TikTok miliknya. Perubahan sistem pembelajaran daripada bersemuka kepada atas talian telah menyebabkan pelbagai gadget digunakan oleh pelajar untuk memudahkan sesi pembelajaran. Sejak kebelakangan ini, trend pelajar menggunakan iPad dilihat semakin meningkat apabila kebanyakan institusi pendidikan menukar sistem mereka kepada sistem hybrid iaitu pembelajaran secara bersemuka dan online. Tidak dinafikan, iPad sememangnya memudahkan pelajar untuk menimba ilmu terutama sekali bagi pelajar di peringkat universiti yang sememangnya memerlukan sesuatu gadget yang dapat memudahkan kerja mereka. Pelajar juga mudah untuk melakukan rujukan terutamanya pada musim peperiksaan kerana semua bahan bacaan dapat dibaca melalui skrin iPad sahaja. Namun ada juga yang mengatakan bahawa iPad membuatkan pelajar lebih malas untuk membuka buku. Walaupun iPad ialah sebuah gadget yang bermanfaat, namun ada juga yang menyatakan bahawa jika penggunaannya tidak terkawal, pelajar boleh hilang fokus dan leka. Lensa Dimensi kini tiba di penghujungnya. Teruskan mengetahui berita-berita terkini di laman media sosial Berita Dimensi melalui platform Twitter dan Instagram kami. Saya Syahira Zulkifli dan moga kita bertemu lagi di Lensa Dimensi edisi minggu akan datang.